Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi untuk mak-mak di luar sana untuk bersama kita berkongsi luahan hati, pengalaman dan banyak pengajaran yang kita boleh dapatkan daripada TikTok Mums Coffee Talk. Alhamdulillah, bersama saya pada hari ini adalah Teacher Al. Teacher Al nama penuhnya Al Rusamiah Ismail bersama anak andanya yang handsome, Ahmad Didat Al-Hamzani Safri. Apa khabar Teacher Al? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Baik, Didat? Alhamdulillah. Nama Didat ni luar biasa ya. Kita pernah dengar Ahmad Didat ni. Okey, tapi tak nak explain. Lepas ni Google. Kenapa agaknya ibu dengan ayah bagi nama Ahmad Didat nanti ya. Okey Teacher Al dan juga Didat, insya-Allah kita mulakan dulu pertemuan kita dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak mendengar suara emas daripada Didat. Ya, sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, anugerah permata syurga. Masya-Allah. Tajuk ni adalah tajuk yang saya rasa dekat dengan ramai orang. Permata syurga ni adalah satu definisi yang amat luas. Jadi kita ada dua ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Didat yang akan dipetik daripada surah Al-Kahfi ayat 81 hingga 82. Jom kita dengar bacaan daripada Didat dan Teacher Al, kita follow, kita ikut sama-sama di muka surat 302. Persilakan Didat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Teacher Al, boleh ke bacakan untuk kami semua makna ataupun terjemahan daripada ayat 81? Boleh nampak ke Teacher Al? Boleh. Okey, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikan dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapanya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar kedua-duanya sampai dewasa dan kedua-duanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Apa yang ku lakukan bukan mengikut kemahuanku sendiri. Itu adalah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat bersabar terhadapnya. Alhamdulillah. Dua ayat yang dibaca terjemahan tadi merupakan satu hikmah daripada Al-Quran yang sangat besar dan perkaitannya amat besar juga kepada topik yang kita akan bawakan berkenaan anugerah permata syurga ini. Tapi sebelum itu saya nak tanya dengan Teacher Al. Boleh panggil Teacher Al? Teacher Al ceritakan sikit latar belakang Teacher Al, mengajar di mana, berapa orang anak, mungkin boleh kongsikan dengan mak-mak di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Al Rusamiah binti Ismail. Merupakan seorang cikgu sains di sekolah SMK Seksyen 7 Shah Alam.
Okey, mempunyai 3 orang anak. Anak yang sulung berusia 16 tahun. Yang kedua si bujang tantang ni berumur 14 tahun. Dan yang ketiga dekat rumah sedang menangis umur 11 tahun. Kenapa nangis Teacher Al? Sebab dia gemuruh, dia kena buat tazkirah. Oh, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, Teacher Al. Teacher Al, 3 orang anak Teacher Al. Yang 16 tahun berada di bersekolah, atau boleh Teacher cerita sikit? Okey, yang 16 tahun ni merupakan seorang anak istimewa. Ataupun kita kenal dengan OKU. Okey, dia bersekolah di sekolah khas di Kelang, berdekatan dengan rumah, iaitu Sekolah Menengah Abdul Samad. Okay. Alhamdulillah. Okey, Didak perkenalkan diri Didak sikit. Didak, kawan-kawan kat luar sana nanti boleh share dengan kawan-kawan kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Didat Al-Hamzani bin Safri. Tingkatan 2, Sekolah Sambes. Dah. Dah. Okey. Didak, mata pelajaran di sekolah Didak belajar apa? Banyak. Banyak. Berapa subjek? 10. Oh, 10 subjek. Alhamdulillah. Okey, Teacher Al, saya ceritakan tadi anak pertama Teacher Al adalah seorang OKU. Jadi boleh Teacher Al ceritakan sikit cabaran-cabaran bagaimana Teacher Al mengendalikan anak daripada kecil ke, atau macam mana? Mungkin ramai ibu-ibu di luar sana sebenarnya menghadapi masalah yang sama, especially bila kita PKP sekarang, anak tak pergi sekolah, kepandaian mak bapak adalah terhad. Ya, kita hantar anak kita ke sekolah khas contohnya sebab guru-guru di sana mempunyai kemahiran tertentu dalam mengendali anak-anak. Tapi sekarang bila semua di rumah, macam mana Teacher Al? Teacher Al hadapi keadaan tu yang boleh share dengan mak-mak di luar sana. Okey, bila PKP ni, maksudnya semua anak akan duduk kat rumah dan masing-masing anak akan minta perhatian daripada ibu dengan ayah dia. Okey, ayah dia sedia maklum keluar pagi. So tinggallah mak dekat rumah untuk mengawal anak-anak yang bertiga ni yang masing-masing dengan perangai masing-masing. So selalunya anak yang sulung ni kena bagi perhatian lebih. Sebab dia, kalau yang nombor 2, nombor 3 dia dah tahu. Okey, apa perlu dia buat, waktu bila dia perlu makan, waktu bila dia perlu mandi. Tapi yang anak yang sulung ni kita kena suruh. Okey, kita kena ingatkan dia waktu mandi, kita kena ingatkan dia suruh makan. Sebab kalau kita tak suruh, ada kalanya dia datang jumpa kita tunjuk perut. Bila dia tunjuk perut, kita faham dia lapar. Tapi ada kalanya bila dia leka dengan gadget dia, dia tak tunjuk yang dia tu lapar, tapi kita tahu bila dia dah mula mengamuk. Okey, bila dia dah mula mengamuk, bila dia dah mula minta itu, minta ini, mula nak marah, kita dah tahu adalah benda yang tak kena. So kita bagi dia makan. Teacher Al, anak sulung Teacher Al boleh berkomunikasi secara biasa atau dia melalui bahasa isyarat yang dia sampaikan? Dia tengok pada keadaan. Ada masanya dia nak bersembang dengan kita. Ada masanya dia bagi tahu ibu apa. Maknanya dia lapar lah kan. Selalunya yang faham istilah ni orang terdekat dengan dia je lah. Kan, sebab kita biasa dengar dia punya word dia. Ada kalanya dia guna bahasa isyarat. Macam tadi lah, dia tunjuk perut. Ada kalanya perut pun dia tak tunjuk, dia tarik kita. Kebiasaannya bila dia makan nasi, dia akan susul dengan roti. So dia akan cari roti. So bila dia dah pegang roti, kita tahu maknanya dia nak makan. Ataupun sekarang bila roti dia dah habis, kadang-kadang kita belikan dia aiskrim. So bila dia dah mula buka peti ais, dia dah mula cari aiskrim, maknanya kena bagi dia makan dulu. Sebab dia pun tahu selalunya bila dia nak makan aiskrim, dia kena makan nasi dulu. Jadi dia bagi isyarat bila dia dah mula pegang aiskrim, maknanya dah sampai masa untuk kita makan. Bagi dia makan. Masya Allah. Sebenarnya luar biasa ibu yang memahami, sebab komunikasinya dah jadi ekstra lah Teacher Al. Kalau yang anak biasa ni macam Didat, macam yang anak ketiga, dia boleh menyampaikan dengan mudah. Tapi maknanya Teacher Al mempunyai extra communication skill. Dan begitu juga mak-mak di luar sana yang mempunyai anak-anak yang istimewa. Mereka ni benar-benar anugerah. Pertamanya kita boleh rasa bahawa kita dianugerahkan kemahiran komunikasi ekstra, komunikasi yang lebih. Jadi Didat adalah adik Didat.
Didat adik, anak kedua. Tapi bila dalam keadaan tadi dah menjadi Didat anak pertama. Kan, Didat boleh kongsikan daripada mula Didat kenal dunia, bukanlah kata lahir tu tak tahu lagi kan, tapi setelah mengenali abang yang mungkin tak sama dengan Didat daripada lahir, macam mana Didat handle keadaan tu, sebab Didat dah jadi abang sulung seolah-olahnya. Uh, Macam mana Didat handle abang? Kalau dekat rumah, macam mana abang? Abang kalau dia nak kena bagi juga. Jadi kalau tengah buat apa-apa ke, memang kena layan dia dulu. Jadi Didat sentiasa melayan abang. Sentiasa layan abang. Abang garang ke? Boleh tahan. Oh, okey. Boleh tahan. Maknanya dia tak tahu kan. Jadi dia cuma bagi tahu apa dia nak aja. Jadi kebanyakan masa memang Didat tunaikan apa yang dia nak. Kalau dapat tunaikanlah. Kalau contoh macam suruh ambilkan dia aiskrim ke, itulah. Okey, daripada segi sekarang siapa tinggi? Didat tinggi ke abang tinggi? Saya lagi tinggi. Oh, ya ke? Okey, lagi mudahlah nak handle abang ya. Okey, Didat macam mana Didat sekarang Didat di sekolah yang antara terbaik di Malaysia sebenarnya. Kan, jadi macam mana Didat handle? Didat ada abang yang memerlukan perhatian. Didat kadang boleh jadi ya Teacher Al, ibu pun belum tentu dapat memahami, tetapi adik-beradik mempunyai bonding yang luar biasa. Macam mana Didat bahagikan masa Didat kan? Sebab dengan abang ni daripada lahir lagi dengan abang, jadi macam dah kebiasaan dah. Macam tak perlu pembahagian masa sebab memang macam dah tahu dah. Sebab pada kecil kan. Masya-Allah. Jadi memang boleh handle je setiap masa. Excellent, belajar pun excellent jugalah. Malu nak cakap. Alhamdulillah, luar biasa Teacher Al. Tapi Didat, sebenarnya dalam proses ibu membesarkan abang dan juga adik dengan ayah yang juga menjalankan tanggungjawab, mencari nafkah dan sebagainya, ibu sebenarnya melalui satu fasa di mana ibu kurang sihat pada satu-satu waktu tersebut. Ketika tu mungkin Didat pun ada dah ya Teacher Al. Boleh Teacher Al ceritakan sikit, sebab sebenarnya ni betul-betul satu keadaan yang saya rasa perlu didengar oleh mak-mak di luar sana. Teacher Al boleh share sikit apa yang Teacher Al dah lalui dalam proses. Okey, sekarang ni kalau ikutlah proses kehidupannya, mula-mula yang kena hadap dulu abang ni lah kan, sebab waktu kelahiran dia pun maksudnya bila dia lahir tu kita tak tahu, kita waktu sepanjang tempoh mengandung tu normal. So tiba-tiba waktu dia lahir tu dia disahkan ada penyakit, ditahan dekat ward selama 2 minggu. Okay, lepas tu darah dihantar ke HKL untuk diuji. Okay, bila kita tahu pusatnya yang abang ni ada sikit masalah dari segi kesihatan, okay lah, kita dah mula bersedialah dekat situ. Okay, kemudian bila dia meningkat besar, kita boleh nampak dia punya kelakuan dia. Okay, memanglah benda tu tak obvious, tapi kita boleh tengok perbandingan sebab kita duduk dalam satu masyarakat. Kita biasa tengok anak orang, kita tengok anak kita. So kita nampak apa yang anak orang buat pada usia tu, tapi anak kita tak boleh buat. So dekat situ kita dah nampak ada masalah dekat situ. So mula waktu tu dia tak pandai cakap, dia tak apa, kita anggap proses mungkin ada budak yang slow, ada budak laju kan. Tapi kita nampak macam dari segi pergerakan dia ada masalah. So kita masih buat appointment dengan doktor. Okay, kita bincang dengan doktor. Doktor pun buat scan dekat otak dia, cek mata dia, cek telinga dia, cek semua. Waktu tu tak nampak lagi sangat dia punya kelemahan dia ni. Tapi ialah kita belajar kan. Okay, bila dah scan dekat otak, bila doktor dah mula kata ada sikit masalah dekat sel otak dia, so kita dah boleh jangka apa yang berlaku. Cuma kita tak tahu setahap mana. Baik. Jadi macam itulah.
persediaan awal kita tu? Teacher Al sendiri adakah pada waktu itu menghadapi masalah lain, kesihatan dan sebagainya yang pun menjadi satu ujian juga? Okey, waktu disahkan sakit tu dah tahun 2007 lepas dia lahir. Okey. Lagi bila kita sakit, sebenarnya saya pegang pada satu je. Penyakit tu Allah yang bagi. So bila penyakit tu Allah yang bagi, bukan kita minta. Maksudnya kita tak payahlah nak kenapa bukan dia, kenapa bukan orang tu. Maksudnya Allah bagi kat kita, kita terima je. Apa maksud Teacher Al sakit tu? Yang sakit Teacher Ah, Al okey. tak share lagi tu. Dulu saya ni ada history breast cancer. Oh, Okey. jadi cancer survivor lah. Alhamdulillah. Macam gitulah. Alhamdulillah. So maksudnya waktu bila doktor sahkan, tak ada rasa macam alah kenapa alah. Pada anggapan tak apalah, itu Allah nak bagi kita, kita ambil. Kan? Kita ambil, cuma kita ikhtiar. Maknanya jangan kita bila Allah tu bagi penyakit, kenapa aku sakit, kenapa meraung. Tak payah. Kan? Allah tu bagi ada sebab. So kita hadap je lah. Di samping kita besarkan anak-anak kita. Okay, lepas sokongan daripada keluarga kan. Jadi nak tak nak, kalau kita kata kita tak nak pun, benda tu ada. Ya. Kan, daripada kita nafi, baik kita ikut je. Cuma dalam masa kita ikut tu, adalah langkah-langkah pencegahan untuk kita elak daripada penyakit tu berterusan. Okay, dalam masa yang sama bila kita tengok anak kita macam ni, adalah ikhtiar kita bertanya dengan orang, buat pembacaan buku kan. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita boleh dapat untuk kita hadap benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Saya rasa apa yang Teacher Al kongsikan tu sangat-sangat bermakna. Sebab keadaan yang di mana pilihan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya pilihan tu dibuat oleh kita. Kedua-dua situasinya, satu anak, satu diri kita sendiri. Dalam keadaan itu, saya teringat kisah Siti Hajar ketika ditinggalkan, yang bukan pilihan mereka, bukan pilihan Nabi Ibrahim AS, bukan juga pilihan Hajar. Dalam proses Allah mendidik, yang akhirnya didikan yang diberi kepada Siti Hajar itu dijadikan satu sejarah yang perlu kita semua ikuti. Kita kena bersa'i seperti mana Siti Hajar kan. Kita ke umrah dan hajj di Mekah, di mana tempat Siti Hajar lah yang membina tempat itu sebagai seorang wanita. Betapa banyaknya kisah, kalau minggu sebelum ni kita bercakap tentang Siti Maryam yang Allah bagi kekuatannya hingga kisahnya dinukilkan di dalam Al-Quran yang turut dibacakan oleh kaum Adam. Dan begitu juga kisah Hajar. Sa'i bukan wanita aja yang Allah suruh buat, tapi kaum lelaki juga untuk melengkapkan ibadah haji masing-masing. Tadi yang Teacher Al lalui tadi ni adalah satu yang kalau kita lah diberi pilihan ketika kita berdoa, adakah kita rasa seronok kalau doa kita tu ditunaikan, ataupun kita lebih rasa bahagia ketika Allah menunaikan doa kita dengan cara yang Allah nak? Maknanya pilihan Allah dah tentu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Cuma keyakinan kita itulah. Jadi apa yang Teacher Al share tadi tu sangatlah menginspirasi. Jadi Didat, apa yang Didat tengok sebenarnya pada ibu, kan, pada ibu, bagaimana ibu begitu tabah, begitu kukuh dengan kesibukan ayah, dengan adik, dengan abang kan, dengan adik, kemudian Didat yang perlu tengok. Teacher Al pun tahu dah, Teacher Al ni garang juga ni kan. Kan, kalau tidak macam mana anaknya boleh menjadi seorang penghafaz Al-Quran, dalam masa yang sama seorang student yang bagus, dalam masa yang sama handle sakitnya sendiri, dalam masa yang sama menjaga anak yang kurang upaya. Ini bukan superwoman lagi dah kan, kalau tidak dengan daya dan upaya yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Didat, bagaimana ibu memberi inspirasi dan apa yang Didat boleh sampaikan? Ibu multitasking people yang orang panggil kan. Wah, dahsyat. Okey, lepas ni ibu beli aiskrim kat Didat. Sebab setiap aspek tu ibu ada. Itu macam memasak, so mendidik, so menyayang, lepas tu mengajar kita orang jadi disiplin. Alhamdulillah. Banyak ibu punya sumbangan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah, memang luar biasa lah. Kalaulah Didat, okey sekarang kan Mami
cakap, okey, ada sesuatu yang Didat nak cakap dekat ibu lah sekarang ni. Apa yang Didat nak cakap sangat dekat ibu? Sayang ibu. Alhamdulillah. Itulah insya-Allah Didat, mudah-mudahan Didat adalah anak yang soleh insya-Allah. Kenapa saya nak kaitkan dengan ayat yang kita baca di awal tadi? Luar biasa Teacher Al, ayat 81 ayat 82 daripada surah Al-Kahfi tu sebenarnya memberitahu kepada kita betapa mungkin kita dapat rasakan kegusaran ya. Kalau saya nak tanya Teacher Al lah kan. Teacher Al risau tak apa perancangan sebenarnya untuk anak Teacher Al? Kan kita tak tahu umur kita bagaimana. Apa sebenarnya yang Teacher Al runsingkan ataupun apa yang dirancangkan? Okey, yang pertama, bila dah tahu situasi anak macam tu, yang pertama berserah kepada Allah lah, sebab Allah dah bagi kita anak macam tu, sebab Allah akan jaga. Kan, nak tak nak dia pencipta kita. Kan? Macam kita, bila kita dah cipta suatu benda, kita akan jaga benda tu. Kita akan pastikan benda tu tak rosak. So macam tu jugalah, bila Allah tu dah bagi kita benda tu, okay, apa hal jadi pada kita, Allah tu ada, Allah akan jaga. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang bersama diorang ni, daripada kecil lagi memang dah dididik, apa jadi pada kami, diorang ni lah akan jaga abang dia. Okay, sampai satu masa Didat ni, dia pernah cakap, ibu kata, nanti bila adik dah besar, dia kata, abang ni adik jaga kan, dia kata. So abang ni akan jaga dengan adik. So nanti bila adik pergi kerja, adik hantar dulu abang ni rumah ibu. Adik balik kerja, adik ambil balik abang, balik tinggal adik. Balik dengan adik. Sebab kan tugas adik jaga abang. So lepas tu memang latih. Setiap kali kadang-kadang bila dia give up dengan abang dia, ingatkan balik dia. Hari tu kata abang ni siapa kena jaga nanti? Adik dengan baby kan, kata. Jadi kalau adik dengan baby nak jaga abang, tak boleh lain abang macam ni. Kan? Jadi kalau daripada kecil dah mula tak suka dengan abang, so macam mana besar nanti nak jaga? So dia orang akan semai lah kadang-kadang macam dia bila dia dah mula kata tak apalah adik jaga abang, nanti dekat akhirat nanti abang tarik adik tau. Kalau lah adik masuk neraka, dia kata abang tolong tahu adik, tarik adik masuk syurga balik. So ingatkan dia, ingat tanggungjawab dia. Apa-apa hal, kalau ibu dengan ayah nanti buya dengan tak ada, adik dengan baby ni lah jaga. So maknanya kena sepakat jaga abang tu. Alhamdulillah. Nak tak nak, itu abang kita. Betul. Tak boleh nak lari kan benda tu. Betul. Didat menerima tanggungjawab itu. Didat bersedia? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab setiap adik-beradik kita, apa pun keadaan dia, kadang-kadang kita nampak macam orang normal, tetapi dia ada masalah lain. Tapi ini mungkin secara fizikalnya, tetapi dialah asbab kita ke syurga. Dan ayat Mami nak kaitkan dengan ayat kita baca tadi, betapa Teacher Al, Allah menyediakan dah untuk ibu ayah yang soleh harta yang mereka tu anak yatim, tapi kerana rahmat daripada Allah, ketika mereka tidak ada, harta itu Allah jaga untuk anak yatim yang ditinggalkan. Maknanya memang betul kata Teacher Al tadi, kita tak ada keraguan dan tidak ada kerisauan atau kerunsingan, kerana kita sentiasa meletakkan bahawa Allah yang menjaga, Dia yang mencipta, Dia yang bagi, maka Dialah yang akan mengendalikan semua. Tugas kita sebagai khalifah Dia menjalankan apa saja yang diperintahkan olehnya. Alhamdulillah. Okey, kita ada game sikit sebelum kita menuju ke akhir-akhir ni kan. Tapi tak susah, insya-Allah. Okey, boleh Teacher Al pegang satu, Didat pegang satu. Simple saja. InsyaAllah. Okey. Ni pen. Okey. Bersedia? Okey, teropong. Okey. Bersedia? Okey. Agak-agak antara Didat dengan ibu, siapa abang paling sayang? Jangan tengok. Tulis besar-besar. Okey. Oh, okey, ibu. Ibu pun dengan penuh keyakinan ibulah kan yang Didat paling sayang. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya,
Ibu tengok anak-anak ibu, anak-anak Teacher Al lagi seronok mengaji di waktu mana? Okey. Maghrib. Alhamdulillah. Okey, nak tanya sikit berkenaan ni. Macam mana Teacher Al membahagikan masa tentang agama untuk anak-anak lah dalam keadaan ni. Sebab kita tengok ibu-ibu di luar sana, kalau dengan kerjaya, dengan pengurusan anak pun dah kelang kabut dah. Dah tak boleh dah nak handle. Anak dibiar main game je kan. Rasa macam okay, tak apalah, dia ada telefon dia, kita ada telefon kita tengok. Jadi kita tak sempat lah nak katakan nak bagi bahasa untuk anak nak mengaji tentang penekanan agama, especially sekarang bila kita terpaksa belajar daripada rumah kan. Cik Al buat macam mana Cik Al? Lisan je. Okey. Selalunya kalau dekat rumah ni yang pastinya telefon dia orang ada password. So bila ada password, kita kawal penggunaan gadget dia. So hanya dibenarkan selepas Zuhur sampai Asar. Okey. Lepas tu disediakan jadual untuk dia belajar. So sekarang ni pagi dah kelas online. Okey, bukan di kelas online. Lepas tu solat Zuhur, lepas solat Zuhur tu bagi peluang dia main, bukakan password dia, bagi dia main sampai Asar tu. Okey, lepas tu Maghrib start mengaji. So mengaji, masuk sekali hafazan, buat hafazan dia sampai Isyak. Lepas tu selalunya lepas Isyak tu kami akan duduk sembang-sembang. Okey, ada kalanya game yang diorang main tu saya main sekali. Okay, main sama-sama game Among Us tu kan. Main sama-sama, bila dia jadi imposter, share bunuh siapa. Dia masa kita kongsi-kongsi lah game-game yang boleh main kan. Alhamdulillah. Okey. Macam mana Didat pula dengan abang yang special? Permainan apa yang Didat main dengan abang yang Didat boleh ajak main sama-sama? Hari tu jumpa bola pingpong. So baling kat dinding. So abang baling sekali, so kita nak main sama. Abang suka. Alhamdulillah. Lain lagi mainan apa lagi abang suka? Entahlah. Ya, macam-macam lah. Apa pun boleh jadi permainan. Alhamdulillah. Didat, macam mana Didat mengambil peranan juga tak untuk mengajar adik mengaji? Ataupun sekarang ni Didat yang belajar saja ke, ataupun Didat mengajar juga adik? Belajar je. Belajar je dulu. Belum mengajar. Okey. Tapi ciri-ciri bacaan tadi tu cik tengok dah boleh mengajar dah juga tu. Dia selalunya jadi pakai rujuk adik dia. Okey. Kalau adik dia nanti, tapi terutama dalam pelajaran lah. Kalau pelajaran contoh macam bahasa Arab tu kan, adik kepada adik dia ni besar. So dia tanya lah, adik ini apa dek? Ini macam mana dek? Kadang-kadang marah juga kat dia. Sebab bila dia memberi jawapan, maknanya adik tu tak belajar. Kan? Dia tak bagi jawapan terus je. Dia nak senang. Okey, ini jawapan dia ni. Ini jawapan dia ni. Jadi kadang-kadang kita tegur kat dia, jangan bagi jawapan, bagi hint je. Bila bagi jawapan, maknanya dia tak mengajar adik dia. Kenapa dia tak bagi jawapan terus? Dia tak rasa? Malas nak terang. Okey. Baiklah, okey, insya-Allah. Yalah kan, nak bagi faham tu seorang guru boleh lah kan Didat. Didat, cita-cita Didat apa sebenarnya? Ikut jejak ayah kot. Okey, jejak ayah. Orang tak tahu ayah buat apa. Apakah jejak ayah tu? Jadi ustaz. Ustaz, alhamdulillah. Okey, kenapa nak jadi ustaz? Sebab apa? Kan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Alhamdulillah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan, Allah mendengar doa yang Didat sebut tadi di depan ibu juga ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Banyak yang kita belajar hari ni sebenarnya ya. Insya-Allah. Okey, kalau nak tanya satu soalan last. Siapa lagi sensitif? Didat ke ibu? Yalah, Sensitif faham. maksudnya? Sensitif lah, senang terasa. Dalam hati ada taman. Siapa lagi ni? Dalam kita kadang hati, nampak macho tapi sebenarnya dalam hati ada taman budak ni lah. Okey. Saya. Okey. Dalam hati dia penuh taman. Itulah. Sebab tu tanya soalan tadi tu kan. Okey, apa sebenarnya menyebabkan Didat rasa macam Didat cepat sensitif lah kadang-kadang tu kan? Sebab selalu kena bahan.
Dengan ibu. oh ya ke? Ibu kenapa bahan Didat ibu? Sebab kenapa? Kita nak latih dia daripada kecil supaya dia ni ada tanggungjawab. Satu untuk jaga abang dia, satu untuk jaga adik dia. Kalau daripada kecil kita layan dia, nanti takut tanggungjawab tu dia tak rasa. So bila daripada kecil kita dah sound dia, so dia dah tahu okey, dia dah kena biasa, mental kena kuat untuk dia hadap masa depan. Sebab dugaan dia nak menjaga abang dia ni bukan sikit. Kan? Jadi kalau mental dia tak kuat daripada dia kecil, macam mana dia nak jaga abang dia? Betul. Yang abang dia semakin hari semakin kuat. Ya. Kan? Betul. Betul. Alhamdulillah. Itu yang daripada kecil kita Okay. bagi kuat sikit. Bagi kuat. Betul. Apa tindakan ibu tu sangat ada rasionalnya kan Didat, dan Didat pastinya tahu kenapa ibu buat macam tu. Bukan takat untuk abang saja, tapi sebenarnya ibu sedang meninggalkan legacy yang besar, iaitu Didat akan jadi ustaz biasa-biasa kan. Didat adalah ustaz yang boleh menjaga seorang abang yang istimewa, anugerah permata syurga tu Didat. Dan insya-Allah Didat akan menjadi bakal ayah, kan, bakal suami. Jadi apa yang ibu ajar ni sebenarnya adalah sesuatu yang jauh ke depan. Jauh ke depan kan. Mendidik bukan permata syurga abang seorang, dengan Didat, dengan adik lagi kan. Jadi dalam hati ada taman tu, biasalah kan Didat kan. Biasa. Kan, insya-Allah. Jadi saya rasa insya-Allah mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin Teacher Al nak kongsikan dengan ibu-ibu di luar sana, nak kongsikan dengan Didat dan untuk saya sendiri, untuk kita sama-sama manfaatkan insya-Allah. Okey, yang dikongsikan, apa pun yang kita buat, semua Allah dah tentukan. Okey. Jadi bila Allah dah tentukan untuk kita, kita jangan nafikan. Kita ikut, tapi dalam masa yang sama kita ikhtiar. Okay? Mungkin sekarang kita tak nampak benda tu. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Mungkin bila anak tu dah membesar baru kita nampak, okay, rupanya Allah bagi kita macam ni untuk kita dapat yang ini. Sebab Allah tak akan bagi benda yang teruk. Dan Allah tak akan uji kita kalau benda tu di luar kemampuan kita. Mungkin sekarang kita kata, mak aku macam tak terbuat. Tapi mungkin kita kata kita tak terbuat, dalam masa yang sama kita didik jiwa kita ikut benda tu. Tu dalam kuatkan hati kita, kuatkan fizikal, kuatkan mental, tempuh. Kita nak kata tidak, benda tu berlaku. Kan, daripada kita duk melayan kata tidak jadi negatif pada kita, daripada sihat jadi sakit, baik kita hadap je. Betul. Tu je lah kan. Betul. Dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan daripada Allah. Didat, ada apa-apa kata-kata boleh share dengan kawan-kawan dan sebagainya? Yalah Didat seorang abang, seorang adik, seorang anak juga, dan insya-Allah seorang pemimpin nanti. Kita semua doakan Didat menjadi pemimpin yang disegani, yang Allah sayang kan. Apa yang Didat boleh kongsikan di luar sana, Didat share supaya jadi manfaat kepada ramai orang. Tak semestinya benda yang kita suka tu baik untuk kita. Tak semestinya benda yang kita tak suka tu buruk untuk kita. Itu je lah. Alhamdulillah. Tu pesanan yang sangat mantap dan tajam ya, daripada seorang anak berusia 14 tahun. Dan saya rasa ni bukan takat anak-anak pun kena ambil, bapa-bapa pun kena dengar. Ya, apatah lagi kita mak-mak. Ya, mak-mak kita sekarang Teacher Al yang kadang-kadang bila ada satu-satu keadaan dengan keadaan dunia yang tidak menentu sekarang ni, kita cepat down. Tapi daripada perkongsian Teacher Al, ada sesuatu yang kita kena latih diri kita untuk terus redha. Redha, Allah pasti tahu kemampuan kita, dan insya-Allah mak-mak ni bukan kena buat untuk diri dia saja. Sentiasa tengok Teacher Al tadi, engagement dengan anak sangat tinggi, dengan family sangat tinggi. Sentiasa engage sampai kan main game pun sama-sama kan. So, itu satu perkara yang kita ibu-ibu perlu lihat juga. Sebab dunia sekarang ni memang dah tak sama dah. Sebelum kita dilanda COVID-19 ni, pandemik ni pun kita dah dalam dunia yang berbeza. Jadi tambahan bila kita dah double triple dengan keadaan sekarang ni, untuk masuk ke norma-norma baru, nak tak nak kita perlu belajar sesuatu yang baru. Jadi perkongsian daripada Teacher Al dan juga daripada Ahmad Didat, saya rasa amat bermanfaat. Masa kita agak terhad, tetapi ianya tetap akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau kita nak mengambil intipati ataupun mutiara-mutiara yang dikongsikan tadi untuk diamalkan, dikongsikan dengan sahabat-sahabat kita, dikongsikan dengan ibu-ibu di luar sana yang memerlukan secepis semangat
daripada Al-Quran, daripada perkongsian yang kita dengar tadi. InsyaAllah, kalau sekadar kita saja yang mencari syurga, tak cukup sebenarnya ibu-ibu di luar sana. Apa yang kita perlu buat adalah kita berusaha sedaya upaya Teacher Al dan Didat untuk bersama-sama masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Jadi untuk itu kita akhiri program kita hari ini, insya-Allah, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr, dan kita akan bertemu lagi. Dan sebelum itu, saya rasa kita kena tengok juga apa yang kita akan ada pada minggu ini, insya-Allah. Jom kita tengok. Okey, insya-Allah petang nanti kita akan ada program OKU Aset Negara bersama dengan Timbalan Menteri Kementerian Wanita, ya, yang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, yang akan membicarakan surah Abasa. Dan daripada sini amat relevan, ya, dengan topik yang kita bincangkan ni. Jadi untuk tengok kesinambungan, saya harap kita semua sama-sama tonton wacana Al-Quran petang nanti pada pukul 5.30 petang, insya-Allah. Dan bukan itu saja, kita akan diteruskan lagi dengan program pada hari Sabtu esok pada pukul 9 malam, Kalau Aku Kaya. Kita ada tetamu istimewa kita, Adik Aidil Akhbar, dan kita ada segmen pesan ayah oleh Ustaz Abdullah Bukhari, dan kita juga ada PU Hafiz untuk bersama-sama kita dalam program TikTok, Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenial, insya-Allah. Dan bukan itu saja, ya. Sebenarnya kita baru saja bermula dengan program Sinar Jumaat, yang mana setiap Jumaat saya harap kita semua nantikan, dan ibu-ibu di luar sana maklumkan dengan kepada ayah-ayah supaya kita dapat sama-sama menyoroti khutbah-khutbah pilihan sebelum ini, sebelum kita masuk kepada waktu zuhur dan waktu salat Jumaat. Setiap hari Jumaat jam 10 pagi di TikTok TV juga, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok program-program kita sebenarnya dibiayai oleh tabung gerakan Al-Quran, seperti program TikTok TV, Wacana Quran, dan program-program Sinar Jumaat dan sebagainya tu adalah hasil sumbangan orang ramai, daripada sumbangan tuan-puan. Macam kita juga bersiaran di My Quran Time setiap hari di TV Al-Hijrah pada pukul 12 tengah hari, diikuti dengan 3 lagi siaran langsung pada petang dan pada malam dan pada keesokan paginya. Jadi ini adalah sumbangan orang ramai, dan saya harap kita dapat terus menyumbang supaya kita dapat merasakan bahawa kalaulah kami berada di sini bersama Teacher Al, tapi tuan-puan juga di luar sana dapat menyumbang dan menjadi rakan kongsi kita dengan menyalurkan sumbangan, dan gerakan ini dapat kami teruskan. Jadi kami mohon doa daripada semua, insya-Allah, mudah-mudahan Allah lindungi program kita ini, ya, Teacher Al dan Didat. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Jadi kita teruskan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dengan Dr. Mami selepas ini di minggu hadapan. Insya-Allah masuk syurga sorang-sorang ni ibu-ibu tak seronok. Jom kita masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.